Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan bercakap topik agak panas sedikit. Kita akan bercerita tentang Buya Hamka, di mana antara kisah yang kita paling recognize tentang dia ialah di mana ketika dia dipenjarakan, dan dalam penjara itulah dia telah menafsir ayat-ayat Al-Quran sehingga cukup 30 juzuk. Itu sejauh mana pemahaman saya lah, seperti yang saya diberitahu. Tapi saya terpaksa akui bahawa sesetengah orang terlalu meninggi-ninggikan Buya Hamka ni, seolah-olah macam Buya Hamka ni bukan salah seorang yang sangat alim dan terhebat. Dan saya tidak ada apa-apa tentangan lah terhadap Buya Hamka ni. Cuma saya ingin sedikit memberi kritikan supaya kita belajar dari bermacam-macam perspektif. Dari perspektif Islam, ketika Buya Hamka dimasukkan dalam penjara, dan ketika beliau menafsirkan Al-Quran tu, menunjukkan bahawa tiada siapa yang boleh memadamkan tugas seorang Muslim ataupun memadamkan api semangat yang ada pada seorang Muslim ketika dia ingin mendakwah. Dan pada perspektif lain, bila kita tengok pada Buya Hamka ada je mengatakan bahawa kalaulah dia tidak dipenjarakan, tak siap dia punya tafsir dalam pengajian dia tentang Al-Quran. Tapi bila saya betul-betul memahami apa benda yang cuba dimaksudkan, adakah Buya Hamka jika tidak dipenjarakan, dia tak sempat nak siapkan penafsiran Al-Quran itu? Sebenarnya macam ni kisah dia. Sebenarnya sama ada Buya Hamka ni dipenjarakan ataupun tidak, kalau tak dipenjarakan sekalipun, dia masih lagi boleh menafsir Al-Quran tu, cuma ambil jangka masa yang lama lah. Tapi bila dia dipenjarakan, dia ada banyak sangat masa untuk fokus pada Al-Quran semata-mata, dan dia fokuslah pada penafsiran tu. Dia apa benda yang saya terfikir apa tau, satu benda ni, ini bukan je satu benda buruk yang saya nak bagi tahu. Tetapi di satu tahap, kenapa sampai satu tahap kita dipaksa untuk duduk di satu situasi baru kita betul-betul boleh perform? Dan apa yang menghalang kita untuk perform bila kita dalam keadaan bebas untuk melakukan sesuatu? Kenapa tunggu masuk dalam penjara baru boleh perform untuk menafsir? Tidakkah kita boleh menjaga masa, dan baik kita dengan bini, baik kita dengan anak-anak, dalam keadaan kita membahagi masa tu dengan baik, di mana kita boleh tak ada masalah untuk menafsir Al-Quran tu, walaupun dalam keadaan yang bebas yang sebegini. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil? Salah satunya dari perspektif yang lain, iaitu kita harus juga belajar bahawa untuk kita ingin menjadi orang yang lebih hebat lagi daripada orang-orang yang sebelum ini, bukanlah kita mengatakan bahawa lebih takwa, lebih halim, tidak. Tapi telah dipersaksikan kita pada orang-orang terdahulu supaya menjadi contoh pada diri kita, supaya kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Itulah pengajaran-pengajaran yang orang-orang dahulu bagi. Bukannya kita kata kita akan jadi lebih bertakwa, bukannya kita mengatakan bahawa darjat kita akan jadi lagi tinggi. Tapi sedar, janganlah kamu taksub kepada seseorang secara melebih-lebih, padahal adanya kesilapan-kesilapan yang dilakukan suatu ketika itu, di mana kita jadikan benda itu sebagai pengajaran, bukan kepada untuk menghina ataupun merendahkan darjat dia. Tapi sedar jika benda itu telah kita dengar dan kita ataupun kita melihat dengan mata kita sendiri, dah tentunya kita telah mengetahui tentang pengajarannya, dan insya-Allah kita boleh menjadi yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Dan itu pengambilan saya terhadap kisah Buya Hamka. Sedikit kritikan yang saya nak bagi supaya kita tersedar tentang sesuatu. Okey, sampai situ sajalah penerangan saya. Apa pun, baik-baik dalam diri. Assalamualaikum.